So, baru-baru ni kita dapat tengok dalam media sosial banyak sangat kes yang berlaku melibatkan kes pemandu mabuk ini dan telah menyebabkan kematian ke atas mangsa, dan majoritinya adalah mangsa yang mati di tempat kejadian dan ada juga mangsa yang mati di hospital. So, kita tengok pada tahun 2018 YB Anthony Loke pernah membentangkan statistik yang melibatkan kes kemalangan pemandu mabuk ini, dan angkanya saban tahun sangat membimbangkan. So, perkara ini kita perlu lihat dengan serius supaya ia tidak lagi berlarutan. So, sepanjang seminggu 2 minggu ni saya banyak go through Facebook dan media sosial lain, dan saya dapati banyak perkara yang saya baru belajar tentang pemandu mabuk ini. Dan salah satunya adalah berkenaan dengan blood alcohol content, iaitu kandungan alkohol dalam badan seseorang itu. So, WHO telah menetapkan seorang pemandu hanya dibenarkan untuk memandu jika blood alcohol content atau BAC dalam badan dia adalah 0.05 gram per desiliter. Sedangkan surprisingly dalam Malaysia, negara kita telah menetapkan 0.08 gram per desiliter untuk seseorang pemandu itu terus memandu. So, perkara ini sangat mengejutkanlah, dan kerajaan perlu memperhalusi semula kandungan BAC ini supaya pemandu tidak lagi memandu dalam keadaan mabuk. So, cadangan penyelesaian kepada kes pemandu mabuk ini, ada seorang sahabat saya, dia telah menyediakan satu kertas cadangan. Dia membahagikan jalan penyelesaian ni kepada 3 peringkat, iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia mencadangkan supaya kerajaan mengehadkan waktu operasi pusat hiburan pada pukul 10 malam. Kerana apa waktu operasi ini penting? Sebab kita tengok ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh Astro Awani dan juga Harian Metro. Majoriti kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk ini berlaku daripada pukul 9.38 malam sehingga pukul 6 pagi. Waktu operasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membendung kes pemandu mabuk ini daripada terus berlanjutan. Begitu juga dengan kerajaan perlu mengenakan fee yang tinggi kepada pengusaha kedai-kedai arak ini dan juga membekukan lesen pembaharuan mereka ini supaya kita dapat tengok kurang pusat-pusat hiburan ini buka pada masa akan datang. Begitu juga mengarahkan kedai-kedai pusat hiburan ini untuk mengaplikasikan konsep Tory Shop. Apa itu konsep Tory Shop? Konsep Tory Shop ini adalah pengusaha kedai ini perlu membenarkan customer dia untuk pulang ke rumah hanya jika mereka telah sober atau telah sedar daripada mabuk. So, ini amat penting supaya tiada lagi pemandu yang berkeliaran di atas jalan raya dalam keadaan mabuk. Dalam jangka sederhana, of course lah, hukuman yang setimpal perlu dikenakan kepada pemandu mabuk ini, sebab kita semua tahu yang pemandu mabuk ini adalah individu yang tidak bertanggungjawab. So, hukuman yang setimpal perlu dikenakan. Begitu juga dengan hukuman diat atau retributive penalty perlu dikenakan ke atas pemandu mabuk ini. Saya ada baca satu post yang berkenaan dengan saya rasa dia seorang lawyer. Dia ceritakan tentang saman yang boleh dikenakan oleh keluarga arwah atau keluarga mangsa ke atas pemandu mabuk ini. Ini satu perkara yang kita perlu bincangkan, kerana tak semua orang dalam Malaysia ini, tak semua individu yang mampu untuk membayar fee lawyer untuk mengenakan saman ke atas orang lain. Dan dalam jangka masa panjang pula, sudah tentulah berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan ini saya sangat berharap supaya kita tidak mengehadkan kepada forum dan seminar yang diusahakan oleh kerajaan saja. Pendidikan ini juga bermaksud kita sebagai individu dan masyarakat perlu memainkan peranan untuk sentiasa berpesan-pesan kepada kawan-kawan kita supaya tidak lagi minum arak. Arak ini bukan lagi satu isu sensitiviti agama, sebab kita tengok dalam page Firdaus Wong, dia menceritakan bahawa setiap agama dalam dunia ini ada larangan untuk minum arak. Tak kisahlah sama ada Islam, Kristian, Yahudi, Hindu ataupun Buddha. Kelima-lima agama ini mengharam sama sekali minum arak. So, sebagai kesimpulan, saya harap kita sebagai individu, masyarakat, NGO maupun kerajaan perlu memainkan peranan dan bersatu padu untuk menangani kes ini. Supaya apa? Supaya kita tak nak kes kemalangan ini berlaku ke atas keluarga kita, berlaku kepada sahabat-sahabat kita maupun kepada diri kita sendiri. Setakat itu saja. Sekian, Assalamualaikum.